Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi untuk hari ini kelas RBT kita sambunglah dengan pembangunan produk, masih dalam bab 2 pembangunan produk. Okey, jadi sebelum cuti kita dah buat latihan. Okey, kita dah buat latihan bab 2 permulaan sampai ke tajuk yang hari ini kita akan sambung dengan menyediakan jadual kerja. Okey, menyediakan jadual kerja. Okey, apa dia kepentingan jadual kerja ni? Okey, jadual kerja ni apa dia punya kepentingan dia adalah okey, kepentingan dia adalah untuk menyediakan buat perancangan perancangan aktiviti disediakan bentuk jadual. So dia dapat menjimatkan masa kalau kita dah ada jadual Okey, jadi garis penyediaan jadual kerja. Okey, garis penyediaan jadual kerja yang pertama kita tengok yang pertama menentukan aktiviti yang perlu ada dalam jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti ikut keutamaan. Yang ketiga, menganggar sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti. Yang keempat, menganggarkan tempoh masa untuk melaksanakan setiap aktiviti. Dan yang kelima, menganggarkan kos dan menyediakan bajet bagi produk. Okay, yang ni ada 5 yang kamu kena tahu. 5 garis panduan untuk menyediakan jadual kerja. Okey, jadi macam mana kita nak tunjukkan kita buat jadual kerja ni? Okey, di samping itu, kalau kita tengok kat sini, kat bawah ni ditulis dah ni. Perancangan jadual kerja ni kerja yang sistematik. Kita nak bekerja semua sistematik. Berjalan dengan lancar, teratur. Okey. Okey. Kalau tujuan penghasilan dia, nak tengok tujuan penghasilan jadual kerja ini mengelakkan kerugian masa dan kos, mengawal sumber, mengelakkan pembaziran, menguruskan bahasa sistematik. So ada empat tujuan Garis panduan ada 5, tujuan ada 4. Jadi saya harap kamu semua dapat tahulah semua ni. Ini secara ringkas sahaja. Kita tak mau panjang-panjang sangatlah kan. So, kita boleh tengoklah kat sini. Okey, ni contoh jadual kerja dalam bentuk carta Gantt. Kalau kamu tengok kat sini, dalam buku teks ni kamu boleh tengoklah. Ini dalam muka surat 74. Okey, kalau ikut ni dia berapa bilangan aktiviti dan berapa minggu. Contoh kita nak buat satu projek tu. Contohnya ni 22 minggu. Tengoklah apa aktiviti yang dilakukan sepanjang yang telah pun dinyatakan. So, kalau kau okey, nanti saya akan bagilah latihan link kamu boleh tengok dalam description video nanti. Okey, untuk live worksheet saya akan bagi berkenaan dengan penyediaan jadual kerja. Seterusnya kita terus sambung. Kalau tengok kat bawah tu boleh tapi tak apalah. Okey, kita sambungkan. Okey. Jadi saya tak mau sentuh secara mendalam. Kita cuma pergi sekali secara biasa sahaja. Iaitu membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Okey, membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. So dekat bahagian ni saya akan tumpukan pada bahagian ni bajet produk. Okey. Tapi kita tengoklah dekat senarai bahan ni. Contoh bila kita nak buat satu projek kan, kita nak buat projek kan. So kita kena daripada kita dah siap lakaran, kita akan buat dia punya senarai bahan yang diperlukan. Okey. Ni siapa yang masuk ni? Okey lah, tahniah lah. Jaya masuk. Okey. Okey, tak apa. Boleh tunggu tengok Okey, saya sambung Okey, kamu boleh tengok pada skrin saya dah share ni apa berdasarkan video saya ni. Kamu boleh sambung tengok. Okey. Senarai bahan Senarai bahan kita berdasarkan projek kita lah. Bahan apa yang kita perlukan, kita akan senaraikan bahan dia, berapa kuantiti dia yang kita perlukan. Okey. Dan seterusnya senarai peralatan. Okey, sebab kita nak pembinaan produk berdasarkan bahan yang telah ada,
kita kena senaraikan juga peralatan yang diperlukan. Okey, kalau contoh dalam buku teks ni adalah berdasarkan penggilap kasut magic. So, dia nak buat tu guna kayu, jadi banyak memerlukan peralatan tak macam buatan kayu, macam perlulah peralatan untuk menanda, memotong, untuk proses pembinaan. Okey. Jadi kita kena senaraikanlah apa dia peralatan yang diperlukan untuk pembinaan produk. Okey, yang ni contoh dalam buku teks ni dia bagi contoh sebab untuk pembinaan kasut, penggilap kasut magic, dia guna kayu banyak. Okey. Okey, yang ni yang saya nak tunggu kumpulkan lebih. Bahagian C iaitu bajet produk. Okey. Bajet produk ini saya kumpulkan lebih. So, bajet ni perbelanjaan lah. Kalau dari segi kita nak buat produk ni, apa perbelanjaan yang kita perlukan sepanjang kita nak membuat produk kita. Okey. So, kalau kita tengok takrifan ya. Okey. Bajet ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan untuk memastikan projek dijalankan berjaya dan menguntungkan. Okey. So, terdapat dua kaedah dalam menentukan bajet atau perkiraan bajet ni, iaitu kaedah pertama adalah kaedah unit dan yang kedua adalah kaedah SMART. Okay, kaedah unit ni dia kaedah yang simple ataupun kaedah yang tak terlalu rumit. Okay, dia berdasarkan kuantiti barangan atau perkhidmatan. Okay, berdasarkan kuantiti barangan atau perkhidmatan. Okay. Bajet disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Okey, contoh kamu tengok contoh ni dekat contoh ni. Okey, katakan kos makanan bagi seorang murid ialah RM5. Jumlah murid sebuah sekolah 1000 orang. So, jadi bajet makannya 1000 darab dengan RM5. So, akan dapat RM5,000. Tapi dia mudahlah. Okey. Dan apa dia punya kekurangan disebab dia adalah kurang tepat kerana tidak mengambil kira keseluruhan kos yang terlibat. Okay, sebab dikira macam tu saja. Dia tak kira berapa kos nak buat barang makanan tu kan. Berapa kos upah ke apa lagi yang terlibat, dia tak kira. Dia pakai kira secara simple, secara mudah sahaja. Okey. Okey, sebab itu kaedah unit ni yang pertama ni kaedah dia agak mudah lah dan simple. Cuma dia ada kekurangan dia sebab dia kurang tepat. Dan kaedah yang lebih tepat, okey, yang kedua itu konsep SMART. Apa yang dimaksudkan dengan SMART ni? Okey, S untuk spesifik ataupun tujuan. Pertama, yang kedua boleh ukur, measurable, pengukuran bahagian kewangan. Yang ketiga boleh dicapai. Dan yang keempat realistik dan yang kelima jangka masa yang ditetapkan. Tempoh masa SMART. Okey. Jadi kita akan tengok dengan lebih lanjut lah konsep SMART ini. Okey. Okey. Okey, kalau kita tengok ni, contoh ni pengiraan penggilap kasut lagi ya. Masih penggilap kasut sebab dalam projek kita semua start penggilap kasut. So, untuk S tujuan projek. Okey, kita nyatakanlah apa dia punya tujuan tujuan projek ni untuk penggilap kasut lah. Berapa bilangan? Okey, yang penting dekat sini tengok berapa bilangan dia? 100 unit. Okey, 100 unit yang akan dibina sepatutnya. Okey, itu untuk S, tujuan. Untuk M, pengagihan. Pengagihan kewangan. Okey, untuk pengagihan kewangan. Kos bahan. Okey, kos bahan. Kan tadi kita awal kita dah senaraikan apa bahan yang terlibat. So, kita kena kira lah kos bahan ya. Kena kos bahan yang terlibat. Okey. Okey, kos bahan yang terlibat. Contohnya dekat sini, kos bahan dia adalah 1780. Okey, jadi kos bahan dia kat sini. 1780. Okey, jadi kita kena ambil kira. Kena tahu kos bahan sebab kita nak kira nak buat kos kira semua keseluruhan projek. So, kos upah. Okey, kos upah ni semua pengulangan balik. Kita dah pernah belajar pasal tingkatan 1, tingkatan 2 akan dah buat dah benda ni. Okey. Kos upah kalau kita tengok ni formula dia kamu kena tahu. Okey, bilangan pekerja darab dengan masa, darab dengan kadar upah sejam dan juga bilangan hari. Contoh 2 orang 5 jam masa bekerja. Kadar upah sejam RM5 selama 10 hari dapat 500. So, dekat situ kos upah dia 500. Dan kos overhead. Okey, kos overhead ni kos yang
Di luar apa kita guna, dia tak tetap. Maksudnya kalau kita guna lebih, kita bayar lebih. Guna kurang, bayar kurang. Okey. Jadi dalam kes ni adalah bil lah. Selalunya dalam bil elektrik, bil air, kalau bil telefon terlibat. Okey. So dia punya jumlah kos overhead adalah RM35. Jadi, okey, kita dah dapat kos bahan, kos upah, kos overhead. Baru kita dapat kira jumlah modal yang digunakan. So, kena tambah semua. Kos bahan, kos upah, kos overhead. Tambahkan semua, kita akan dapatlah. Yang ni 2,315 itu jumlah modal. Dan, okey, kalau tengok balik tadi daripada tujuan pada awal ni, kita menghasilkan 100 unit. Kita kena kira kos seunit lah. So, kos unit kita bahagikan. Kos jumlah modal bahagi dengan 100, dapatlah untuk kos seunit. Okey. So, untuk kos jualan ni kita kena tambah pula dengan peratus keuntungan. Contoh dia nak kira berapa? 100% keuntungan. 100% keuntungan, okey. So, 100% keuntungan. Jadi, tambah lagi sekali ganda. Tengok dia tambah dua nilai yang sama sebab dia nak untung 100%. So, harga dia dapatlah RM46.30. Okey. Ni untuk untung 100% lah. Kita pun lah nak untung berapa banyak kan. 100 yang ditentukan. So, measurable lah untuk apa bajet tu. So, A untuk attainable. Apa yang dapat kita capai. Keuntungan dia 100% lah. Keuntungan, kos jualan tolak dengan kos pengeluaran seunit. Kos jualan 46 tolak 23 dapat je. Untung dia ni. Okey, realistik. Gabungan bahan yang mudah diperolehi dengan kemahiran mereka bentuk. Okey. Produk ni adalah realistik dan menjadi produk sebenar. Tempoh masa berapa lama yang perlu disiapkan tanpa melebihi kos yang perlu dianggarkan. Okay. Itu yang saya pergi secara menyeluruh. Okey. Secara menyeluruh. Okay. Yang dah pergi secara menyeluruh berkenaan dengan konsep SMART. Okey. Okay, ada saya harap kita mu dapatlah tengok dengan secara ni. Kalau tak ada buku teks tak apa, jangan risau, nanti saya akan bagikan link untuk bajet projek ni. Okey, link quizzes yang ada nota dan juga quiz yang kamu perlu selesaikan berkenaan dengan bajet produk. Apa bajet projek. Okey. So, kena ingatlah kita buat review balik apa yang kita telah belajar pada hari ini. Yang pertama kita tengok kepada penyediaan jadual kerja. Apa tujuan menghasilkan jadual kerja ni? Mengelak kerugian, masa dan kos, mengawal sumber tenaga, mengelakkan pembaziran dan mengurus bahan mentah secara sistematik. Dan untuk buat jadual kerja ni, dia ada 5 garis panduan. Iaitu menentukan aktiviti yang perlu ada di dalam jadual, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti, menyusun aktiviti, menganggar tempoh masa untuk melaksanakan setiap aktiviti dan juga menganggarkan kos dan menyediakan bajet bagi projek. Okay. Contoh dia ni carta GAN. Carta GAN dalam penghasilan jadual kerja. Okey. Kita tengok. Dan selepas itu kita tengok juga buat senarai bahan, peralatan dan juga bajet produk. Jadi kita kena senaraikan bahan yang diperlukan. Kemudian peralatan yang diperlukan juga untuk menghasilkan produk ni. Dengan produk kita juga perlu peralatan. Dan juga yang ketiga kita kena senaraikan bajet lah. Ada 2 kaedah unit dan juga SMART. Okey. Dekat konsep SMART ni yang kita bagi tujuan lebih, tumpuan yang lebih, bagaimana nak pengiraan kos bahan, kos upah, okey. Kos overhead, jumlah modal, kos pengeluaran unit dan juga kos jualan. Apa yang boleh dicapai, keuntungan, adakah realistik dan juga dia punya tempoh masa, okey. Okey. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini untuk hari ini. Nanti saya akan link, saya akan berikan dalam bahagian description ya.
Okay, nanti sendiri saya akan berikan dalam bahagian description. Jadi, okay.